Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar murid-murid ustaz? Pada pagi ini kita sama-sama dalam kelas Fiqh Islam bagi tahun 5 sekolah rendah. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah murid-murid, pada pagi ini kita bertemu lagi dalam kelas Fiqh Islam. Tajuk kita pada pagi ini adalah Al-Wudu. Tajuk kita pada pagi ini adalah Al-Wudu. Setelah kita selesai bab istinja, yang terakhir, yang last hari itu kita habis dengan sunanul istinja, perkara-perkara sunat semasa beristinja. Okey. Pada pagi ini kita lihat pula dalam tajuk yang baru, iaitu Al-Wudu. Apa dia Al-Wudu, murid-murid? Al-Wudu ialah ambil air sembahyang. Betul. Ambil air sembahyang. Betul. Okey. Sebelum ustaz pergi kepada slide yang seterusnya, ada pesanan sedikit yang ustaz nak beritahu kepada murid-murid. Video yang ustaz hasilkan, slide yang ustaz buat khas untuk murid ustaz tahun 5 Hamzah, 5 Sadina, Umar, 5 Suar dan 5 Hamzah, khas untuk anda semua. Ustaz buat ni hanyalah bertujuan untuk memberikan kefahaman. Kita belajar tentang fiqh Islam. Fiqh Islam tidak ada penerangan yang jelas. Murid-murid mungkin susah untuk buat, susah untuk faham, sebab perbuatan kita, amalan kita adalah berdasarkan fiqh ni lah, perkara fiqh ni. Fiqh ni amal ibadat kita, perbuatan dalam ibadat kita. Jadi ustaz perlu memberikan penerangan kepada anda. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, memberikan tambahan ilmu kepada ustaz, dan memberikan tambahan ilmu, nilai tambah kepada murid-murid ustaz. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustaz harap, belum tanya khabar lagi ya. Apa khabar murid-murid ustaz sekalian? Ustaz harap semuanya sihat. Okey. Pada kali ini kita akan belajar dalam bab wudu. Murid-murid mungkin dah tahu apa dia wudu, apa dia air sembahyang. Tapi yang kita belajar sebelum ni dalam bahasa Melayu. Ini hanyalah dalam bahasa Arab, tukar bahasa sahaja, isinya tetap sama. Murid-murid dah tahu, murid-murid dah faham. Mudah-mudahan dengan penerangan ustaz akan memberikan lebih kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Kita tengok syurutul wudu. Syurutul wudu ataupun syarat sah wudu. Apa dia syarat sah wudu? Yang pertama, murid. Okey. Ayyakunul mutawaddi'u musliman. Ayyakunul mutawaddi'u musliman. Hendaklah orang yang berwudu, mutawaddi'u, orang yang berwudu, muslim. Ini kuncinya, kata kuncinya musliman. Muslim. Hendaklah orang yang mengambil wudu itu muslim, bermaksud orang Islam. Orang Islam. Okey. Faham ya di situ? Yang kedua, ayyakunu mumayyizan. Ayyakunu mumayyizan. Hendaklah orang yang mengambil wuduk itu juga mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Seseorang dianggap mumayyiz jika dia faham apa yang dikatakan oleh orang lain dan dapat menjawabnya, atau dia boleh makan, minum, istinja sendiri, atau dia boleh membezakan antara kanan dan kiri, atau dapat membezakan antara kurma dan bara api. Kurma ke bara api? Arang kurma ke arang? Yang ni arang ke kurma? Okey. Dia dapat bezakan kanan ke kiri.
dia boleh makan, minum, istinja sendiri, itu dikira mumayyiz. Itu maksud mumayyiz. Faham? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, alla yakuna ala a'dha'il wudu' ha'ilun yamna'u usulul ma'i ilal basharati ka syam'in wa syahmin. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah alla yakunu ala a'dha'il wudu', hendaklah pada anggota wudu, a'dha'il wudu', a'dha' anggota wudu, a'dha' anggota wudu, ha'ilun, ha'ilun, sesuatu, yamna'u menghalang, wusulul ma' sampainya air, ilal basharati, tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang menghalang sampainya air kepada kulit. Tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk kena kulit kita, jika ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit, maka tidak sah wuduknya, ya. Okey, kasyam'in wa syahmin, kasyam'in wa syahmin. Apa dia syam'in? Syam'in bermaksud lilin, dan syahmin, apa dia syahmin? Syahmin bermaksud minyak, minyak, lemak minyak, yang berminyak-minyak. Minyak kan dia menghalang air, kan? Okey. Kalau ada lemak, minyak ataupun lilin atau apa-apa sahaja perkara yang boleh menghalang sampainya air pada kulit kita. Contohnya lagi, apa lagi? Sisik ikan. Kalau ada kita tolong mak kita kat rumah, kan, kat rumah tolong mak siangkan ikan, mak minta tolong kita siang ikan, ikan tu bersisik, jadi sisik tu terkena kulit kita, terkena tangan kita, anggota wuduk lah. Kalau terkena pada peha, macam mana dia boleh pergi kena peha, kan, kena dekat tangan lah, kita siang ikan, sisik yang lekat pada tangan, dan sisik tu tidak boleh sampai air pada kulit, terhalang, daripada kena air. Bila ada sesuatu yang menghalang air sampai pada kulit, tidak sah wuduk kita. Okey, yang seterusnya, alla ya'taqidu fardan min furudihi sunnah. Apa maksudnya? Alla ya'taqidu fardan min furudihi sunnah, hendaklah tidak menganggap suatu fardu dalam fardu wuduk itu sebagai sunat. Kita ulang, tidak menganggap satu fardu dalam fardu wuduk sebagai sunat. Contohnya, ambil muka pula, basuh muka kita adalah fardu, fardu wuduk, rukun wuduk. Bila ambil wuduk, anggota yang wajib ada 4, kan? Antaranya muka lah yang pertama. Muka wajib, tapi kita anggap muka tu sunat, tak boleh. Kita rasa muka tu sunat, tak boleh. Tidak sah solat, tidak sah wuduk kita, tidak sah. Jangan anggap satu fardu dalam fardu wuduk sebagai sunat. Itu sahaja yang terdapat dalam kitab awak ni. Ustaz terangkan dalam tu je. Kalau bukan kitab lain, banyak sebenarnya lagi syarat wuduk. Kalau ada kitab Kifayatun Akhyar, dalam kitab tu ada 10 syarat sah wuduk. Okey. Antaranya apa dia? Sudah masuk waktu solat, baru sah wuduk kita tu. Kalau nak solat lah, nak solat fardu. Tapi yang utamanya 4 ni lah, yang 4 ni. Okey. Kita lihat yang seterusnya, faraidul wudu. Fardu wudu. Apa dia fardu wudu? Faraidul wudu, fardu wudu. Apa dia fardu wudu? Baik. An-niyah. Yang pertama, an-niyah. Apa dia an-niyah? Niat wudu. Niat wudu semasa inda ghusli
awwali juz'i minal wajhi. Kita berniat wuduk ni adalah semasa ghasli, membasuh, awwali juz'i minal wajhi, semasa membasuh bahagian muka kita, semasa mula-mula membasuh bahagian muka kita. Maknanya basuhan kita yang pertama tu, kita nak basuh muka kita, tadah air, kita basuh muka kita yang kali pertama, itulah waktu untuk kita berniat. Berniat ni dalam hati, berniat dalam hati. Tu Ustaz tunjuk gambar ni, dia pegang hati dia. Contoh ni gambar ni. Tapi kita berniat tu semasa basuh muka yang pertama, basuhan yang pertama. Kita niat dalam hati. Bagaimana niatnya murid? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Cukup sekadar itu sahaja niatnya. Okey, yang kedua, ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi, membasuh muka. Ghaslul wajhi, membasuh muka. Min manbati sya'ri ra'si ila muntaha zaqni wa minal uzuni ilal uzuni. Apa maksudnya? Membasuh muka min manbati sya'ri, daripada ni ubun-ubun rambut, daripada ubun-ubun rambut kepala di sini, dalam bulatan ni, ila muntaha zaqni, sehingga ke hujung dagu. Ila muntaha, hujung, azaqni, dagu. Wa minal uzuni ilal uzuni, dan daripada telinga ke telinga sebelah, daripada telinga kanan ke telinga kiri. Itulah had muka yang perlu kita basuh semasa ambil wuduk. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini, membasuh tangan. Ini anggota wuduk kita yang kedua. Ghuslul yadaini, membasuh tangan. Ma'al mirfaqaini wa ma tahtal azafir tawilah allati tastarul anamil. Membasuh kedua-dua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama-sama siku, bersama-sama siku. Wa ma tahtal azafir, dan apa yang berada dan juga di dalam kuku. Tahtal azafir, di dalam kuku, di bawah kuku, yang panjang. Tawilah, panjang. Azafir, kuku. Tawilah, panjang. Allati tasturu anamil, yang menutup hujung jari. Menutup anamil ni hujung jari. Anamil, hujung jari. Tasturu tu menutup. Kuku yang panjang menutup hujung jari kita, kulit kita. Kulit di hujung jari ni ditutup oleh kuku yang panjang. Sekiranya kuku panjang, lalukan air, air mesti kena, air mesti masuk dalam tu. Sebab itulah kuku mesti dipotong. Sekiranya kuku panjang dan berdaki pula, bila kuku panjang menghalang air itu sampai ke kulit yang terdapat di dalam kuku, maka tidak sah wuduknya. Tidak sah wuduknya. Kalau ada sesuatu dalam kuku kita tu, air tak sampai ke kulit hujung jari. Okey, faham? Faham, bagus. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Kita tengok yang seterusnya. Mashu ba'dir ra'si, menyapu. Kena pandai beza, kena tahu beza. Kita tengok. Ghuslu wajhi, basuh muka. Ghuslu yadaini, basuh tangan. Mashu adalah menyapu. Mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Apa dia? Wa illam yakun alaihi sya'run wala yakfi mashu sya'ri tal an haddir ra'si. Apa maksudnya? Membasuh sebahagian kepala, bukan rambut, basuh kepala. Membasuh sebahagian, ba'di sebahagian ra'si, membasuh sebahagian kepala.
wa illam yakun alaihi sya'run, walaupun tidak ada padanya rambut, walaupun tidak ada rambut. Kalau tak ada rambut pun sapu juga kepala. Okey. Wala yakfi, dan tidak memadai ataupun tidak sah. Wala yakfi, tidak memadai mashu sya'ri tal'an hadir ra'si, menyapu hujung rambut yang panjang daripada kawasan kepala. Contoh, rambut panjang, kita sapu hujung rambut tu. Kita bukan sapu rambut, kita sapu kepala. Kita bukan sapu rambut. Jadi kita sapu kepala. Tak boleh wala yakfi mashu sya'ri tal. Tidak memadai menyapu rambut yang panjang lebih daripada had kepala. Kalau rambut tadi tu panjang tapi duduk atas kepala, kita basuh tu kena kepala kita, sah. Tapi kalau kita ambil rambut tadi, kita juntaikan dia, penghujung rambut tu je kita basuh, itu tidak. Itu bukan kira sapu kepala dah tu, itu sapu rambut. Kita sekarang nak sapu kepala. Okey, faham murid Ustaz? Alhamdulillah. Kita tengok yang seterusnya. Yang dah keberapa dah ni? Ini yang keempat. Tengok yang kelima. Ghuslu rijlain. Ghuslu rijlain. Ghuslu semula. Tengok ghuslu semula. Apa dia ghuslu tadi Ustaz bagi tahu? Ghuslu membasuh. Ghuslu membasuh rijlaini. Apa rijlaini? Dua kaki. Ilal ka'baini fayajibu ghuslul aqibaini wa syuquqihima. Membasuh kedua-dua kaki sehingga ka'bain. Mana dia ka'bain? Ustaz dah tunjukkan arrow tu. Ka'bain, ni ka'bain dia. Ka'bain buku lali. Fayajibu ghuslul aqibaini, dan wajib membasuh aqibaini. Apa dia aqibaini? Tumit. Tumit tuan-tuan tu. Aqibaini, membasuh tumit wa syuquqihima. Dan syuquqihima ni apa? Crack. Bahasa Inggerisnya crack. Apa yang crack? Rekahan pada kaki tumit. Pernah tengok tak tumit-tumit orang tua ataupun tumit awak pun kalau dah merekah? Ada tumit yang dah merekah. Kalaupun ada tumit yang merekah tu, mesti lalukan air juga, mesti kena air. Fayajibu ghuslu aqibain wa syuquqihima. Wajib membasuh tumit aqibain, kedua-dua tumit, dan rekahan-rekahannya. Okey. Faham setakat ni? Faham ke faham? Faham. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang keenam. At-tartib. Apa maksud at-tartib? Apa dia maksud at-tartib? At-tartib bainal a'dha. At-tartib bainal a'dha al-arba'ah. At-tartib bainal a'dha al-arba'ah. Baina apa dia? Baina di antara a'dha, bahagian ataupun anggota, arba'ah yang empat. Tertib, kalau dalam kitabnya, kitab Arabnya, wa tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala al-'udwin. Tertib adalah tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota wuduk yang lain. Apa maksudnya tu? Tak boleh tak ikut urutan, mesti ikut urutan. Tertib ikut urutan. Mula-mula basuh, mula-mula kita niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan. Tak boleh kita basuh muka, basuh tangan baru niat. Tak boleh, mesti kita ikut urutan. Okey, itu adalah pengertian tertib. Faham? Alhamdulillah. Kalau faham, sekarang itu sahaja kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas-kelas yang seterusnya. Dan Ustaz insyaAllah Ustaz akan perbaharui lagi cara penyampaian Ustaz dan video Ustaz. Okey, sekian itu saja anak-anak. Ustaz harap semua dapat faham dan dapat ikut kelas Ustaz ini. Mudah-mudahan Allah
memberikan ganjaran yang baik pada kita semua kerana cuba memahami dan belajar ilmu agama fiqh Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.